Thailand yang dahulunya dikenali sebagai Siam pada asalnya terdiri daripada beberapa buah kerajaan besar. Dahulu, Siam terdiri daripada Kerajaan Lana di utara Thailand, Sukhothai atau Ayutthaya di kawasan tengah dan Kerajaan Malaya di selatan. Raja Rama keempat yang memerintah semasa dinasti Chakri menggunakan nama Siam untuk menyatukan semua kawasan di bawah satu negara, dan nama Siam adalah nama formal yang digunakan di dalam mana-mana perjanjian yang ditandatangani dengan kerajaan yang lain. Siam kemudiannya ditukar kepada Thailand yang bermaksud tanah yang bebas pada tahun 1939. Wilayah ini tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa Eropah walaupun Jepun pernah mendarat di Thailand. Jadi, video kali ini kita akan melihat kenapa Thailand tidak pernah dijajah. Teruskan menonton. Era penjajahan moden oleh negara Eropah. Era penjajahan moden bermula pada abad ke-15 dan kemuncak pada akhir Perang Dunia Kedua apabila sepertiga populasi dunia adalah di bawah penjajahan kuasa asing. Negara-negara Eropah yang berkeupayaan tinggi dalam dunia maritim seperti Britain, Portugal, Spanyol, Perancis dan Belanda mula menerokai benua-benua lain melalui jalan laut. Penjajahan bermaksud penemuan, penaklukan, penempatan dan eksploitasi ekonomi oleh sesebuah kuasa politik. Apabila bermula revolusi industri pada kurun ke-19, kuasa barat mula mahu mencari sumber asli dan tanah jajahan. Ideologi imperialisme mula meningkat momentumnya hingga terkesan ke negara-negara Asia. Siam juga diugut oleh konsep penjajahan imperialisme oleh kuasa barat pada pemerintahan Raja Rama ketiga 1824 hingga 1851. Situasi semakin buruk pada pemerintahan Raja Rama keempat dan kelima. Walaupun berhadapan dengan pelbagai perang dan perubahan kawasan pemerintahan, Thailand berjaya bertahan dari dijajah. British menjajah Burma di barat Thai dan Malaya di selatan, manakala Perancis menjajah kawasan Indochina iaitu Kemboja, Laos dan Vietnam di timur Thai. Faktor penyebab Thailand tidak dijajah. Raja-raja Thai menunjukkan kehebatan dalam banyak peperangan yang berlaku pada pertengahan kurun ke-18 dan juga membuktikan kepandaian dalam mengatur pentadbiran. Raja Mongkut, Raja Rama keempat dan Raja Chulalongkorn, Raja Rama kelima masing-masing membawa kemodenan Thailand hingga dapat menyerupai Eropah yang sedang menakluk kawasan sekeliling Thailand. Raja Rama kelima telah menubuhkan pasukan ketenteraan profesional dan dipandang tinggi bukan sahaja di Thailand tetapi juga oleh negara luar. Pada ketika itu, sistem politik Thailand terdiri dari banyak pemimpin-pemimpin tempatan yang membayar ufti kepada raja. British juga membantu proses modernisasi Thailand dan membina landasan kereta api di kawasan utara. Raja mahu negara tersebut dipandang tinggi seperti negara Eropah dan mempunyai kemampuan yang sama seperti penjajah, dan strategi Raja Thai ini ternyata berkesan. Di samping berjaya dalam modernisasi, Raja Thai juga pandai dalam hubungan diplomasi. Perjanjian antarabangsa ditandatangani dengan British menyebabkan perdagangan makin bertambah dan adanya perbincangan mengenai sempadan. Pada tahun 1909, Perjanjian Anglo-Siamis ditandatangani dan Thai melepaskan beberapa kawasan kepada British, namun Thai juga dapat meluaskan kawasan sepadannya. Jirannya, Laos telah dijajah Perancis setelah kalah dalam perang, manakala Thailand terus menjadi negara yang kuat dan hebat pada kurun ke-20, meninggalkan negara-negara jiran yang lain. Zon penstabilan. Modernisasi dan hubungan rapat dengan kuasa Eropah banyak membantu dalam Thailand tidak dijajah. Namun ada banyak juga pendapat menyatakan faktor terbesar adalah kerana geografi atau lokasi Thailand itu sendiri. Negara Thailand diapit di antara penjajah Perancis di timur dan British di utara, selatan dan barat. Oleh itu, lokasi Thailand menjadikan ia satu zon untuk menstabilkan kuasa antara dua penjajah ini yang pernah berperang iaitu British dan Perancis. Namun keadaan di kawasan ini tidak selalunya tenang. Thailand menikmati hasil perdagangan dengan mengekalkan hubungan baik dengan British. Perancis masih mahu bercita-cita meluaskan jajahan. Namun, perjanjian ditandatangani pada tahun 1896. Semua pihak bersetuju membiarkan Thailand tidak dijajah dan dijadikan zon untuk menetralkan kuasa dua penjajah besar Eropah itu. Raja Rama kelima memerintah dari tahun 1868 hingga 1910, berjaya mencapai sesuatu yang difikirkan mustahil oleh ramai, dan sehingga kini Raja Rama kelima, Chulalongkorn, dianggap sebagai The Great Beloved King. Beliau berjaya memainkan peranannya sebagai raja untuk menyelamatkan Thailand daripada dijajah. Adakah Thailand dijajah Jepun? Pada permulaan Perang Dunia Kedua, Thailand diperintah oleh Jeneral Pibun yang menguasai kerajaan, dan Thailand kemudiannya mula mengamalkan sistem pemerintahan tentera dipengaruhi oleh ideologi fasis dari Nazi dan Jepun. Beliau meniru teknik propaganda oleh Hitler dan Mussolini untuk menguatkan kuasanya. Pada tahun 1940,
Sewaktu Perang Dunia Kedua berlangsung, kebanyakan kawasan di negara Perancis ditakluki oleh Nazi Jerman. Jeneral Pibun segera merancang mahu membalas dendam terhadap tindakan Perancis dahulu yang memaksa Thailand berundur dari sempadan di Laos dan Kemboja secara menandatangani perjanjian yang tidak adil. Oleh itu, Thailand memerlukan bantuan Jepun untuk menentang Perancis. Kerajaan Thailand mula berbaik dengan Jepun. Oleh itu, walaupun Jepun datang ke Thailand dengan tiba-tiba, Thailand sangat berterima kasih dengan Jepun kerana telah menekan pihak Perancis dan mendapatkan semula kawasan yang dahulunya diambil secara paksa. Jepun adalah pihak Axis manakala Perancis adalah pihak Allies semasa Perang Dunia Kedua. Negara Thailand membantu Jepun untuk membenarkan tentera Jepun melalui jalan dan menggunakan landasan kereta api untuk masuk ke Malaya. Krisis selepas perang. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, Thailand mula memperbaiki reputasi di peringkat antarabangsa yang tercalar sebelum ini kerana pernah bekerjasama dengan Jepun. Selepas memulangkan semula kawasan sempadan pertelingkahan dengan Perancis pada tahun 1940, imej Thailand semakin baik dan dimasukkan sebagai ahli United Nations pada tahun 1946. Akan tetapi, perjalanan Thailand selepas perang tidak mudah dan mempunyai beberapa krisis. Pada tahun 1946, Raja yang baru dilantik, Ananda Mahidol, ditemui mati ditembak dan mengejutkan semua rakyat. Perkembangan ekonomi dan polisi luar Thailand. Thailand adalah antara negara yang mempunyai perkembangan ekonomi paling pesat dari tahun 1960-an hingga lewat 1990-an. Pada tahun 1990-an, Thailand dikategorikan sebagai sebahagian dari gelombang kedua untuk negara industri baru, NIC, bersama-sama Malaysia dan Indonesia ketika itu. Ini meningkatkan lagi taraf hidup penduduk terutamanya di bandar. Namun pada Julai 1997, dunia dikejutkan dengan krisis kewangan di pasaran Thailand yang memaksa kerajaan menilai semula nilai mata wang baht yang kemudiannya menyusut dengan mendadak. Keadaan ini juga memberi kesan besar kepada semua pasaran Asia, terutamanya di Asia Tenggara. Krisis besar ini sangat menjejaskan Thailand dan banyak institusi kewangan runtuh atau diambil alih. Tanpa modal kapital dalam negara, semua aktiviti pembangunan dan pelaburan kewangan terhenti atau menjadi sangat perlahan. Thailand terpaksa memohon bantuan dari tabung kewangan antarabangsa IMF untuk membantu pembaikan ekonomi terutamanya dalam sektor kewangan dan kemudiannya barulah ekonomi dapat dibaiki dengan perlahan-lahan. Apabila IMF masuk campur untuk menyelamatkan Thailand dengan memberi pakej rangsangan ekonomi dan mengarahkan perubahan dalam nilai mata wang, perbankan dan sistem kewangan, rakyat Thailand mula menganggap ianya adalah satu ancaman baru dalam bentuk penjajahan moden kepada negara. Kesimpulannya, faktor kepimpinan dan geografi Thailand pada peringkat awal menyebabkan kejayaan negara itu dapat menangkis sebarang penguasaan penjajah Eropah. Thailand cukup dikenali di mata antarabangsa dan berjaya dalam menjadi negara yang moden. Namun, pada waktu ini, keadaan politik Thailand adalah sangat rumit. Thailand sedang mengalami protes berterusan yang mengecam kerajaan dan baru-baru ini, warga muda dan pelajar membuat demonstrasi besar-besaran untuk reformasi politik dan juga memohon untuk menilai semula sistem raja monarki negara itu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.